Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan semua. Apa khabar tuan dan puan? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Tuan dan puan, ramai yang tanyakan kepada saya, bagaimana kita nak mengamalkan diet ketika Hari Raya? Susah lah kan? Ada remang, ketupat, lontong dan sebagainya tuan dan puan. Banyak makanan tuan dan puan. Tuan dan puan, jangan terikat dengan perkataan diet tuan dan puan. Tuan dan puan, diet ni adalah strategi. Strategi apa? Strategi macam mana tuan dan puan nak melengkapkan nutrisi tuan dan puan seharian. Apa yang nutrisi ni tuan dan puan? Macam mana tuan dan puan nak lengkapkan pemakanan tuan dan puan dari segi berapa banyak karbo kena ambil, protein, lemak, serat dan sebagainya. Tuan dan puan, mari saya kongsikan kepada anda bagaimana untuk anda menyusun strategi ketika bulan Syawal. Tips yang pertama tuan dan puan, iaitu tuan dan puan kena plan atau kena rancang. Tuan dan puan, ada dua perkara yang tuan dan puan boleh amalkan. Yang pertama, tuan dan puan boleh melakukan puasa 6 seawal raya kedua. Sekiranya tuan dan puan melakukan puasa, janganlah niatkan puasa tu nak kurus ataupun nak diet tuan dan puan. Niatkanlah kita nak merebut fadilat puasa tersebut. Dan sambil tu tuan dan puan, apabila anda berpuasa, terkawallah pengambilan kalori harian anda nanti. Dan plan yang kedua tuan dan puan yang anda boleh lakukan, kawal pengambilan kalori harian anda. So tuan dan puan, mungkin anda perlu tengok apa yang anda nak makan. Sekiranya anda pergi ke satu rumah, anda tengok, okey, kalau katakan nak makan, apa kandungan karbo yang anda ambil, apa kandungan protein yang anda ambil, apa kandungan lemak dan vitamin ataupun fiber yang anda ambil dalam pinggan anda. Kan saya dah cakap tadi awalnya, diet is all about strategi tuan puan. Dan strategi ni adalah kita untuk mencukupkan keperluan nutrisi harian kita. Tips yang kedua, tuan dan puan, pada ketika hari raya, kebiasaannya kita akan melawat sanak saudara kita ataupun rakan-rakan kita tuan puan. Ramai rumah yang akan menyediakan pelbagai makanan. Jadi saya suka sarankan kepada anda, kiranya pergi ke satu rumah, ambil hanya pada satu sajian sahaja. Contoh begini tuan puan, berkemungkinan pada hari raya pagi tu tuan dan puan tak keluar rumah. Mungkin tuan dan puan akan keluar rumah pada tengah hari. So bila ke tengah hari tuan dan puan boleh rancang, itu adalah makan tengah hari tuan dan puan di rumah tersebut. Jadi janganlah kita ambil makanan yang banyak, kita hanya ambil makan tengah hari kita di rumah tersebut. Manakala sarapan tadi kita dah sarapan di rumah. Dan seterusnya, kalau tuan dan puan pergi ke rumah yang seterusnya tuan dan puan, mungkin tuan dan puan boleh ambil snack. Snack ni kena pilih pilihan yang bijak tuan puan. Janganlah makan kuih sahaja. Mungkin tuan dan puan boleh ambil buah, boleh ambil juga kacang dan sebagainya tuan puan. Pilih makanan yang bernutrisi tinggi, pada masa yang sama dia kalori rendah. Tips yang ketiga, kurangkan atau elakkan minum minuman manis. Kita sedia maklum, air kosong nilai dia adalah kosong kalori. Kalaulah dia ada isi, contohnya dengan gula, dengan susu dan sebagainya tuan puan, secara automatik kalori pada air tersebut akan meningkat. Jadi tuan puan, kiranya kalau tuan dan puan beraya satu hari 5 buah rumah, contohnya satu rumah bernilai 100 kalori, kali dengan 5 rumah, tuan dan puan ada 500 kalori secara percuma tuan puan. Di mana 500 kalori ni saya percaya dia terdiri daripada suku pengambilan kalori harian anda. Rugi kan? Baik tuan dan puan, gantikan air manis ni kepada air masak, manakala kalori yang 500 lebihan ni tuan dan puan boleh makan tuan puan. Nampak kan kita susun strategi baik-baik. Jadi saya cukup sarankan tuan puan, bawa bekal air kosong, atau tuan dan puan mintalah dengan tuan rumah air kosong tuan puan. Tips keempat, tips ni paling mahal tuan puan. Tuan dan puan, kita ni champion bab makan kalau nak cari karbo dan lemak. Macam mana tak champion kalau tuan dan puan fikirkan, kita makan nasi, karbo kita dah banyak tuan puan. Kita makan lontong, karbo lagi. Kita makan lemang, karbo lagi tuan puan. Jadi tuan puan, apa kata tuan dan puan tingkatkan sedikit pengambilan protein tuan puan. Okey, contoh tuan dan puan kata pergi ke rumah untuk makan tengah hari. Okey, jadi tuan dan puan
mungkin tuan rumah hidangkan nasi atau lontong, kawal sikit pengambilan dia. Mungkin tuan dan puan boleh ambil 1 sendok, 2 sendok nasi. Lebihkan pengambilan protein, sama ada ambil ayam, daging, ikan dan sebagainya tuan puan. Jadi daripada situ tuan puan, pengambilan karbo anda akan berkurang sedikit. Lemak jangan cari tuan puan, sebab semua kuah ada lemak. Jadi kurangkanlah tuan dan puan pengambilan kuah. Jadi tuan puan masih boleh menikmati nasi, lontong dan sebagainya. Pada masa yang sama, kawal pengambilan kuah dan tuan dan puan ambil pelbagai jenis protein untuk membuatkan tuan dan puan rasa kenyang dengan lebih lama. Dan tips terakhir, tips kelima, gunakan pinggan kecil. Kalaulah tuan dan puan berhajat untuk beraya lebih daripada 5 hingga 6, 7, 8 atau 10 buah rumah pada satu hari tuan dan puan, adalah lebih baik tuan dan puan ambil pinggan yang kecil. Tuan dan puan, dari sudut psikologi ni tuan dan puan, kita suka memenuhkan pinggan kita tuan dan puan. Makin besar pinggan kita, kita akan rasa makin banyak yang kita perlu isi. Jadi, saya sarankan kepada tuan dan puan, susun strategi begini. Kita ambil pinggan kita yang kecil dan kita penuhkan semuanya. Dan sebaiknya tuan dan puan, janganlah tambah lagi, sebab kita ada rumah lain lagi nak pergi kan. Jadi, pengambilan kalori kita bolehlah dikawal sedikit. So, tuan dan puan, saya harap perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada anda. Tolong bantu like dan share tuan puan. Beri manfaat kepada orang lain. Dan di akhir kata ni tuan puan, saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sambil ingin mengucapkan kepada tuan dan puan semua selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. InsyaAllah tuan puan, kita akan berjumpa lagi pada video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya.